Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah rintitan jawapan yang ditanyakan perbezaan di antara sertu juga sama. Sertu saya telah jelaskan siri yang sebelum ini jawapannya. Yang ini jawapan yang saya nak sentuh adalah tentang bagaimana yang disebut sebagai sama. Kalau dulu sama kita yang duk faham adalah bila terkena najis mulazah. Rupa-rupanya dia sebagai sertu. Baik. Sama ni apa? Sama dalam istilah bahasa Arab disebut sebagai dibah. Iaitu dia bermaksud menyucikan kulit haiwan yang boleh dimakan atau yang tidak boleh dimakan. Iaitu dengan menghilangkan darah, daging dan semua juga yang melekat pada kulit yang membusukkan jika tidak dibuang dengan suatu alat yang tajam seperti mungkin tawar, sebuah manjakani dan juga yang sebagainya. Hari ini orang menggunakan kapur, bukan kambarus tu tak, kapur yang boleh menghilangkan lendir-lendir apa tu darah, itu juga boleh dianggap sebagai proses sama. So dalam hal ini bolehlah kita sebutkan, iaitu proses sama adalah proses yang untuk kita buat proses menghilangkan lendir darah kepada kulit haiwan yang boleh dimakan, maknanya haiwan yang halal, dan juga haiwan yang tak boleh dimakan melainkan kulit anjing dan juga babi sahaja. Contohnya kulit buaya. Kulit buaya tu diharam dimakan sebab dia adalah antara yang disebut sebagai haiwan dua alam. Kulit buaya sebab antaranya dia bertelur di darat, dia masuk dalam air, dia naik ke darat, yang tu menjadi buaya darat kan, yang tu lagi haram lah. Tapi kulitnya itu boleh dimanfaatkan. Sama juga seperti kambing, kulit kambing memanglah kan kita dah tahu dah, tapi kambing yang tak sembelih. Sebab tu yang diingatkan oleh Rasulullah SAW apabila seorang hamba perempuan yang bernama Maimunah telah disedekahkan oleh dengan seekor kambing, lalu kambing tu mati. Kambing tu mati, lalu beliau mengadu kepada Rasulullah. Dan juga Rasulullah pun kata bila dah Maimunah ni buang kambing ni sebab dia beranggapan bila dah tak sempat sembelih dianggap sebagai bangkai, maka buang. Kemudian baginda bersabda bahawa kenapa engkau tidak mengambil kulitnya dan menyamaknya? Nabi tanya kepada Maimunah, mengapa engkau tak ambil kulitnya kemudian nyamaknya juga gunakanlah? Lalu Maimunah jawab, ia telah menjadi bangkai ya Rasulullah, sebab tak sembelih. Tak sembelih. Tapi baginda menjawab, sesungguhnya apa yang diharamkannya itu adalah memakannya. Tapi kalau kata kulitnya itu disamak, boleh digunakan sebagai tali pinggang, sebagai orang kata kasut. Jadi kepada kita yang duk pakai tali pinggang kulit sebagainya pos, sebab kadang-kadang saya lihat orang yang nak solat dia pakai tali pinggang ni, kadang dia buang dulu, dia buang letak tepi sebagainya kan. Bila solat Allahu Akbar jatuh sebab tali pinggang cabut. Bila pegang balik, kadang-kadang letak pos, jadi depan sujud, bila kita sujud angkat je dah hilang dah pos. Apa orang ambil? Sebenarnya dia telah melalui proses yang disebut sebagai proses samak. Bila dah proses samak, maka Nabi kata dia telah menjadi bersih. Mana-mana kulit yang disamak, dia telah menjadi bersih. Hadis riwayat Muslim. So dalam hal ini kita kena juga memahami kaedah-kaedah itu. Jadi samak boleh dimanfaatkan, tuan-tuan. Samak boleh dimanfaatkan. Jadi samak inilah untuk kaedah penyucian untuk kulit, selain daripada kulit anjing juga kulit babi tadi. Maka kalau kulit ini, kulit buaya ke kulit ular sebagainya yang melalui proses samak dengan hilangkan lendir sebagainya, maka dianya boleh dimanfaatkan. Jadi kemudahan ianya memberikan manfaat untuk kita. Jadi nak tahu semua ilmu-ilmu dan juga
tazkirah dan juga kuliah saya, pergilah kepada channel Ustaz Amir Halal, insya-Allah di situ adalah manfaatnya. Silalah like, share dan juga subscribekan supaya ianya juga memberikan manfaat kepada insan-insan yang lain, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.